lazimnya kita melihat sebagai bantu sampai menang. Bantu sampai menang. Tapi kali ini dia punya standard ataupun bentuk bantuan itu belum tentu menjanjikan kemenangan. Belum tentu menjanjikan kemenangan. Sebab kemenangan di sisi Allah bukanlah apa yang kita gambarkan sebagai menang. Kemenangan di sisi Allah bukanlah apa yang kita gambarkan sebagai menang. Macam mana ni Ustaz? Ayat belit macam ni lah baca ni. Kita tengok apa standard bagi kita yang kita katakan orang tu berjaya. Menang dan berjaya. Apa tanda-tanda orang yang menang dan berjaya? Kalau dalam pelajaran, apa maksud menang dan berjaya? Dia dapat ijazah ataupun dia dapat master atau dia dapat PhD. Kan? Adakah itu tanda menang dan berjaya? Straight A setiap SEM. Bagi kita itulah standard menang dan berjaya dalam pelajaran. Habis menang dan berjaya dalam hidup, dalam kerjaya, dia dapat jawatan tinggi. Kan? Jawatan tinggi tu menang dan berjaya lah. Ataupun kalau dari sudut hartanah, rumahnya banglo. Kan? Tak pun ada penthouse. Rumah dia besar. Keretanya besar. Tanahnya luas. Itu standard bagi manusia, standard orang yang berjaya. Tapi adakah standard kita, standard manusia sama dengan standard Allah? Adakah standard maksud berjaya itu sama dengan apa yang Allah maksudkan sebagai berjaya? So, rupanya tak sama. Kalaulah standard kita kata rumah besar, istana besar tu sebagai tanda kejayaan. Firaun itu rumahnya besar, istananya besar, tapi masuk neraka. Kalau kita kata banyak duit itu tanda berjaya, Qarun tu sampai ditelan bumi duitnya. Adakah dia berjaya? Tak. Kalau kita kata rumah yang ada banyak bilik tu sebagai berjaya, kan tanda kita sudah berjaya sebab dapat bina rumah lepas pencen, dapat gratuiti, bila buat rumah 18 bilik. Kan 18 bilik, anaknya 10 orang, pembantu rumahnya 2 orang, isterinya 4, lagi baki 2 bilik store. Adakah dengan 18 bilik tu berjaya? Sebab rumah Nabi tak ada bilik, situlah ruang tamu, situlah biliknya dan situlah dapur. So standard kejayaan yang kita letak, standard kejayaan yang manusia letak untuk hidup di dunia berbeza dengan standard kejayaan yang Allah letak untuk kita. Kan? So sebab tu bila disebut
jadilah pembantu Allah, maka kita kena lihat standard yang Allah gariskan. Bukan apa yang manusia cuba-cuba teka. Begini kot, begini kot. Yang sedang berlaku sekarang di Palestin. Kalau ditanya, apa yang tuan-tuan nak, tuan-puan nak rakyat Palestin dapat? Dan bila dia dapat, maka kita gelar mereka sebagai bebas dan berjaya, ataupun menang dan berjaya. Menang penuh bergaya. Kita nak Palestin tu jadi apa? Kita nak Palestin tu jadi apa? Dia tidak dicengkam oleh Israel lagi. Dia dapat tanah dia semula lagi. Dia dapat jadi negara yang merdeka. Bukan selama ni dia negara yang merdeka ke? Dia dijajah, nak dapat kemerdekaan semula. Okey, lagi. Apa lagi yang kita nak untuk rakyat Palestin? Bila dia dapat, maka itulah tanda berjaya. Makmur, aman, bebas dari peperangan. Okey? Lagi? Apa lagi yang kita nak untuk Palestin? Sebab selagi mana Palestin itu belum makmur, belum aman, belum bebas dari cengkaman Yahudi, lalu kita kata dia belum berjaya. Kan? Selagi Palestin tu belum makmur, belum aman, belum bebas, belum keluar daripada cengkaman Yahudi, maka kita kata mereka belum lagi berjaya. Malah jauh daripada menang. Tak gitu? Dan kalau kita tanya, adakah Palestin sudah menang? Palestin dah menang belum? Palestin sudah menang. Sudah menang. Mana menang, Ustaz? Baru gencatan senjata 4 hari. Menang tang mananya? Palestin sudah menang. Mereka yang berjuang sudah dapat mati, sudah dapat syahid. Mereka sudah menang. Dengan akhlak mereka sudah beri kesan pada orang-orang lain untuk baca Quran. Dengan akhlak mereka sudah membuatkan orang lain berlumba-lumba cari Quran. Bukan itu menang ke? Itulah menang. Kita hidup dengan non-Muslim. Berapa ramai non-Muslim yang berlumba-lumba cari Quran sebab tengok perangai kita, akhlak kita, tingkah laku kita, cara kita berborak, cara kita berbual, cara kita bermuamalah. Ada kawan-kawan kita non-Muslim tak sabar-sabar nak cari Quran, tak sabar-sabar nak tahu tentang Islam. Hasil daripada perangai kita.
Suatu standard berjaya dan standard menang antara kita, tanggapan kita dan apa yang Allah letak dalam Quran totally different. Berbeza. Standard kemenangan Allah kata apa? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu nampak manusia beramai-ramai masuk ke dalam agama ni. Itu menang di sisi Allah. Menang di sisi Allah ialah kau nampak orang nak masuk Islam. Sebab dia tahu Islam ini ajarannya yang paling tepat, yang paling suci, yang paling ideal. Itu. Kalau Islam ini ajaran yang paling suci, yang paling tepat, kita takkan mudah-mudah untuk doakan orang yang pergi konsert masuk neraka. Kita baru diuji oleh Allah. Lihat sebahagian kecil daripada kita, 70,000 orang, menghadiri konsert. Lalu orang Islam sendiri pergi hentam orang yang pergi konsert ni sambil mendoakan masuk neraka. Siapa yang disebut dalam Quran yang impiannya nak orang masuk neraka? Siapa yang disebut dalam Quran yang impiannya nak orang masuk neraka? Iblis. So kalau setakat orang pergi konsert dan kita doakan dia masuk neraka, apa beza kita dengan iblis? Kan? Tak gitu. Ha. Ha. So pada ayat ini Allah gambarkan pula bagaimana menjadi penolong agama Allah. So Allah datangkan kisah sahabat-sahabat Hawariyin, sahabat-sahabat Nabi Isa yang mereka kata mereka lah penolong agama Allah. Gitu. Ini level, inilah standard. Inilah standard penolong agama Allah. Sebab bila kita tolong agama ini, kita tidak semestinya nampak agama ini berjaya. Contoh yang Allah datangkan ialah Hawariyun, pembantu-pembantu penolong Nabi Isa. Okey, penolong Nabi Isa. Dekat hujung ayat ni, Allah kata lalu mereka menjadi orang yang menang. Fasbahu zahiri. Kan ayat hujung tu Allah kata fa'ayyadna allazina amanu ala aduwwihim fasbahu zahirin. Lalu kami beri kekuatan kepada orang beriman menentang musuh mereka, lalu mereka menjadi orang yang menang. Hawariyin ada 12 orang.
Sahabat Nabi Isa ni ada 12 orang. Salah seorang daripadanya belot. Salah seorang daripadanya belot. Dia bocorkan maklumat keberadaan Nabi Isa kepada orang Rom. Okay, bocorkan maklumat kepada orang Rom keberadaan Nabi Isa. Sebab orang Rom beri dia upah, bagi dia ganjaran. Orang Rom nak bunuh Nabi Isa kerana hasutan daripada orang Yahudi. Sahabat-sahabat dia ni pun Yahudi. Tapi ada Yahudi-Yahudi yang melampau yang nak bunuh Nabi Isa. Dan Yahudi melampau ni, dia gunalah orang Rom. Dia hasut orang Rom supaya bunuh Nabi Isa. So hari kejadian, sedang mereka dikepung, Nabi Isa tanya pada sahabat dia, siapa yang nak jadi penolong-penolongku? Man ansari ilallah. Siapa nak jadi penolong-penolongku? Hawariyun yang lain kata, nahnu ansarullah. Kami adalah penolong agama Allah. Lalu bila rumah tu diserbu, sahabat yang belot ini tadi, Allah rupakan dia seperti Nabi Isa. Dia yang disalib, Nabi Isa diangkat ke langit. Nabi Isa diangkat ke langit. Baki 11 orang. Sahabat Nabi Isa ni berjaya meloloskan diri. Mereka inilah yang meneruskan dakwah Nabi Isa. Mereka ni yang meneruskan dakwah Nabi Isa. Dan sekarang saya nak tanya, tuan-puan kenal 11 orang ni? Kenal tak 11 orang ni? Antara 11 orang ni ada yang mati dibunuh. Ramai yang mati dibunuh. Ada yang berjaya teruskan dakwah. Ada yang kita tahu tentang cerita ni? Paul tu 800 tahun selepas. Paul tu ratusan tahun selepas. Kita tak kenal pun. Betul tak? Tapi Allah kata dekat hujung tu, lalu mereka menjadi orang yang menang. Apa maksud Allah mereka jadi orang yang menang sedangkan kita tak pernah dengar pun nama dia, tak pernah tahu pun benda ni. Alih-alih Allah kata diorang menang. Fasbahu zahirin, mereka menang. Kita tak pernah dengar nama dia, tak pernah tahu pun diorang. Malah ada yang dibunuh oleh tentera Rom setelah diburu. Apa maksud mereka menang? Kami beri pertolongan kepada orang beriman untuk mengalahkan musuh. Mereka berjaya kalahkan musuh ke? Lalu mereka menang? Apa benda ni? Jeng. Sebab tu standard kita melihat kemenangan berbeza dengan standard Allah letak kemenangan itu. Tak sama. Sahabat-sahabat Nabi Isa
Allah kata kami beri pertolongan untuk kalahkan musuh, adu. Ni perkataan adu. Dia enemy, kan musuh. Aduwihim. Adu wihim. Musuh yang kita nampak pada waktu itu ialah tentera Rom. Tapi musuh sebenar ialah syaitan dan iblis. Mereka berjaya mengalahkan pujuk rayu syaitan untuk dapat ganjaran daripada Rom jual Nabi Isa. Mereka berjaya tahan diri daripada temptation, keinginan dunia sebab nak selamatkan seorang Nabi. Aduh. Kita berapa kali kita berjaya menang ni dalam beragama. Kan? Bila buat kuliah tak dibayar, merajuk, tak nak buat kuliah lah. Tak ada bayar lah. Bayar pun sikit aja. Berapa kali kita kalah dengan adu, dengan musuh-musuh, bukan sekadar musuh yang physically nampak, tetapi musuh yang nyata, pujuk rayu syaitan. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim. Allah bantu untuk menentang musuh-musuh mereka. Musuh fizikal dan syaitan. Dan contoh sekarang ni, orang-orang dekat Gaza. Israel tawarkan mereka macam-macam. Kan malah mereka ditawarkan tanah dekat Mesir. Apa yang perlu dibuat? Penduduk Gaza pindah dekat Mesir. Diorang nak ke? Tak. Ini negara kami, ini tempat tumpah darah kami. Kami akan pertahankan. Walau apa pun. Sebab Allah suruh pertahankan. Hak ini Allah yang beri. Bukan mereka. Kami lahir di sini. Kami bangga dengan agama ini. Inilah tanah tumpah. Hidup matinya kami di sini. Mereka tak terikut dengan material ni. Fa'ayyadna alladhina amanu. So menjadi ansar Allah, bantu agama Allah ini, kenal pasti musuh kita. Kita sedang berjuang menentang, kan, menguasai hawa dan nafsu kita. Itulah bentuk menjadi pembantu pembela agama Allah. Nah, patutnya Israel pindah je ke Mesir. Kenapa nak juga konon-konon tanah yang dijanjikan? Dia kata ada dalam kitab mereka. Kitab yang mana? Cuba tunjuk. Kitab yang mana? Cuba tunjuk. Bacakan ayatnya. Kan? Tu kalau baca ayatnya tu, dia buka pekung di dada. Ya, Allah janjikan. Tapi mereka enggan. Mereka yang tak nak, lalu disesatkan dekat padang teh 40 tahun. Disuruh perang tak nak. Mereka yang pengecut, bacul tak nak. So, bantu agama Allah dengan kita menundukkan musuh, terutamanya musuh dalam diri. Kalau masih mahu dipuji, belum. Kalau masih mahu riak, belum. Lalu mereka menjadilah orang-orang yang menang.
Dan orang-orang yang menang di sisi Allah, kadang namanya tak disebut-sebut oleh manusia. Tidak terkenal pun di alam dunia, tetapi sangat popular di langit. So, tuan-puan, menang bagi Allah berbeza dengan menang bagi kita. So, sekarang boleh nampak apa maksud zahirin, apa maksud aduwihim, aduwihim musuh, zahirin menang, zahirin ini dominan. Zahirin juga bermaksud dominan. Mereka yang akan dominan. Tapi kita tengok Hawariyun dominan tang mana? Apa yang dominasi, apa yang mereka dominasi? Apa yang mereka kuasai? Sebab kemenangan setiap individu ialah bila dia boleh mati husnul khatimah. Itulah menang sebenar. Husnul khatimah setiap individu. Bila dia husnul khatimah, maka dia dominan. Dia menguasai. Dia berjaya menguasai diri daripada kehendak-kehendak nafsu yang tiada penghujung keinginannya. Menang lawan diri sendiri. Asbahu zahirin. Dan menariknya tuan-puan, kalau kita tak faham konsep ini, kalau kita tak faham konsep ini, kita akan salah sangka zahirin ni. Cuba tengok ayat di atas. Ayat ni ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Allah mengutus rasulnya dengan membawa hidayah petunjuk dan agama yang benar. Okay? Kemudian apa? Liyuzhirahu 'alad dini kullih, supaya ia boleh menangkan dan meninggikan ke atas agama yang lain. Perkataan liyuzhirahu, supaya dia boleh menguasai agama lain, supaya dia boleh menang atas agama lain. Dan ayat inilah tuan-puan, percayalah ayat ini yang digunakan oleh Hizbut Tahrir kata, kita kena bangunkan khalifah. Bagi dia menang itu bila sistem khalifah diwujudkan. Bila sistem khalifah diwujudkan. Dan dia kata sekarang ini demokrasi ni semua kafir. Sebab yang diterima pakai sistem khalifah je. Ni orang-orang semua ni yang sokong demokrasi ni fasik. Orang yang rosak amalannya. Yang diterima sistem khalifah je. Semua sistem taghut, sistem syaitan. Tak boleh ikut. Hanya kerana ayat ni. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Supaya Islam tu menang tinggi atas agama lain. Di bawah Allah beritahu tentang menang. Apa tadi maksud menang? Menang ialah engkau lawan nafsumu, tundukkan keinginanmu, tetap kekal menjadi hamba Allah. Walaupun orang tak kenal, tak sebut-sebut nama engkau, kau tetap akan menang. Ada sentuh pasal khalifah? Tak ada.
Ada sentuh pasal nak kafirkan orang lain? Tak ada. Ada sentuh nak sebab nak tuduh orang lain fasik itu, fasik ini sebab tak ikut engkau punya pendapat? Tak ada. Liyuzhirahu 'ala din, supaya engkau boleh dominan dalam cara hidupmu, tak ikut-ikut rentak orang lain. Orang pergi konsert, engkau pun nak pergi konsert. Orang makan riba, engkau pun nak makan riba. Engkau orang nak beli kereta besar, engkau pun nak ikut-ikut beli kereta besar. Konon-konon ikut trend. Sedangkan kau tak boleh pun menguasai gaya hidupmu sendiri. Sanggup berhutang, biar apa-apa asal bergaya. Maksud ayat ni ialah dengan Islam datang, Islam masuk dalam dirimu, engkau boleh menguasai kehidupanmu, boleh ubah cara hidup, gaya hidup keseluruhannya, kullihi, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tak suka gaya hidup engkau. Mereka kritik, mereka kutuk, mereka kata kamu terkebelakang, kamu ortodoks, kamu kolot. Ialah sebab kitalah consumer terbesar. Consumer terbesar di Malaysia. Orang Melayu ni consumer terbesar, 60%. Cina-Cina tu nak makan apa kalau kita tak beli barang dia? So kalau kita dengan gaya hidup Islam, kan, kalau kita sebagai penjawat awam yang diberi mandat dan amanah untuk jaga projek, untuk jaga perbekalan, dan kita tak makan rasuah. Apa ingat orang-orang kontraktor ni suka ke dengan pegawai yang jujur tak makan rasuah? Diorang tak suka sebab tak boleh nak disogok. Diorang takut tak dapat peluang. Sebab kalau dah disogok, dah tentu nama diorang akan naik dulu sebagai orang yang layak dapat projek tu. Walau karihal musyrikun. Kenapa Allah sebut musyrik? Sebab musyrik ialah orang-orang yang mensyirikkan Allah. Bagi dia dapat projek ini, kena rasuah, kena sogok. Dengan duit akan dapat. Dia tidak bergantung kepada takdir Tuhan. Dia bertuhankan duit. Sebab tu berani rasuah. Bila dia rasuah, yang memberi rasuah tak dikenakan. Yang dikenakan siapa? Yang terima. Maka terpampanglah dekat dada akhbar, oh pengarah itu rasuah, pengarah ini rasuah. Sedangkan rasuah itu tidak berlaku kalau tak ada yang memberi. Yang memberi ditangkap tak? Tak tangkap. Yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Kan, bila kita perkenalkan logo halal, daftar dengan JAKIM, nak dapatkan halal, syarikat-syarikat besar dia tunduk, akur dan patuh dengan SOP nak dapatkan halal. Tapi ada orang Melayu kisah, kedai itu halal tak halal. Asalkan dia tulis apa? No pork. Oh, tak ada babi ni. Okeylah kot. Kan? No alkohol. Oh, tak ada alkohol. Okeylah kot. Yang penting kedai itu apa? Kedai itu viral. Berbondong-bondong kita pergi. Liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli.
Dengan datangnya agama, dengan datangnya Rasul, membetulkan cara engkau melihat dunia. Supaya engkau boleh bersabar, boleh kontrol gaya hidupmu, tidak terikut-ikut dengan viral. Sanggup beratur berjam-jam. Itu gaya hidup Nabi ke? Itu gaya hidup agama ke? Engkau sedang ikut gaya hidup siapa tu? Kau boleh kontrol tak hidupmu? Atau bila orang tegur kau kata apa? Pedulilah ikut suka kami. Ini duit kami. Sebab tuan-puan, kesan daripada kita ikut nafsu. Kesan daripada kita ikut nafsu, sak karep dewe pentingkan diri, kita tidak mungkin boleh berdiri dalam satu barisan sama-sama mempertahankan agama. Kita takkan boleh berdiri dalam satu barisan sama-sama pertahankan agama ni. Sebab kita masing-masing ada kepentingan masing-masing. Kita tak jadikan agama sebagai yang paling nombor satu perlu dipatuhi. Sebab tu kita banyak pecah belah. Dalam grup taman kita pun banyak grup-grup. Dalam jabatan kita pun banyak ada grup yang ada bos, ada grup yang tak ada bos. Grup yang tak ada bos senang nak gosip tentang bos. Surah ini mengkritik secara langsung kita nak jadi pembantu agama Allah atau tidak. Caranya bagaimana? Kuasai dirimu. Liyudhirahu ala din. Kuasai dirimu, kuasai gaya hidup kamu. Kita kata boykot itu, boykot ini. Rokok tak boykot pula. Sedangkan rokok bertahun-tahun difatwakan haram. Tak nak boykot. Kita gagal menguasai keinginan kita. Lepas tu kita kata, akulah pembantu agama Allah. Celah mana? Kan? So, jom kita perang sungguh-sungguh. Memerangi, tundukkan keinginan diri. Supaya boleh jadi orang yang benar-benar ikut agama ini. Kan, ada kawan saya, dia sedang buat eksperimen. Dia sedang buat eksperimen berapa banyak sebenarnya masa yang terluang dalam satu hari. Berapa banyak masa yang terluang dan terbuang dalam satu hari. Dan eksperimen tu, dia kata, aku cuba untuk isi masa-masa senggang, masa-masa yang terluang ni, kan, sementara nak tunggu makan, sementara nak sarapan, in between ibadah, sementara kalau kita sedang menunggu tu, kadang kita tengok phone kan. Kadang waktu tengok TV, lepas maghrib ke lepas isyak, sebelum tidur, masa-masa terluang tu. Dia cuba isi dengan Quran. Dia cuba isi, paksa, dengan baca Quran, dengan masa terluang tu. Dia kata satu hari dia mula baca daripada surah Baqarah, juzuk pertama.
satu hari sekurang-kurangnya dengan masa terluang tu, dia boleh dapat 4 juzuk. Baca 4 juzuk satu hari. Kata punya banyak masa terluang, dia boleh baca 4 juzuk. Dan kalau dia konsisten buat macam tu, satu hari 4 juzuk atau 3 juzuk, 10 hari khatam. Setiap 10 hari khatam. Tapi sebab kita banyak masa dan kita tidak pun luangkan untuk Quran, untuk agama yang kita kata kita beragama begitu dan begini, tapi kita tak luangkan pun untuk Quran, maka kita hanya khatam Quran setahun sekali. Itu pun sebab Ramadan. Itu pun sebab kita ikut Masjid Surau punya kelompok-kelompok. Rupanya boleh je sebab banyak masa kita terluang. Sangat banyak. Kita je tak manfaat. Member saya tu dia buat dah. Asal lapang dia terus buka. Baca. Baca je, baca. Dia tak boleh baca laju. Baca slow je. Satu. Kan rasa nak buat kerja lain, okey. Dia berhenti, dia letak tag. Dia letak penanda. Lepas tu baca lagi. Boleh je sebenarnya. Boleh. Cuma kita yang tidak luangkan untuk Quran. Habis Ustaz, kalau macam tu tak masak lah. Member saya tu hidup sampai sekarang lah. Makan je dia. Dia sendiri masak. Kita lebih banyak beralasan daripada nak memenangkan, meninggikan gaya hidup agama ini berbanding yang lain. Tuan-puan, kalau kita benar-benar ikut gaya hidup beragama, para kapitalis takkan boleh dapat untung daripada duit kita. Restoran-restoran yang tak halal ni, yang tak ada logo halal takkan boleh hidup. Mereka boleh hidup kerana orang Melayu beli dekat situ. Komposisi masyarakat kita 60% consumer orang Melayu. Kalau bukan orang Melayu yang support perniagaan mereka, siapa nak support? Mereka boleh hidup, boleh buka kedai sebab kita pergi. Dan kita pergi tanpa rasa serba salah. Kalau harapkan non-Muslim saja yang konsum alkohol, okay? Kalau harapkan non-Muslim saja yang konsum alkohol di Malaysia, dah lama dah kilang Carlsberg tu tutup. Tapi sebab kita Muslim yang pergi banyak konsum, banyak pergi clubbing, dia tetap segar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Dan malu sebenarnya yang kita kata, kami nak jadi pembela Palestin. Kau bela dulu dirimu, nafsumu tundukkan dulu. Itu yang perlu dibuat sekarang. Gitu. Poyo tak poyo lah kita ni. Poyo semua ni. Yang bercakap ni sama, aku pun sama. Sama, kita semua sama. So, kita kena usaha untuk memenangkan, menghidupkan gaya hidup beragama supaya kita menang berbanding gaya hidup yang lain. Katalah ini gaya hidup
beragama. Okey? Ini gaya hidup yang lain. Sekarang ni Allah nak kita pilih yang ini, jangan pilih yang ni. Kita nak diri kita, kuasai diri kita untuk pilih gaya hidup beragama, bukan gaya hidup yang lain. Didik diri ikut sunnah, ya. Didik diri ikut sunnah. Boleh nampak tak? Begitu. Kalau macam tadi, apa nama, Cik Ridwan kongsi pada imam besar tadi, dia cuba untuk subuh, cuba baca Quran, kan nampak perbezaan dalam kehidupan. So, pilih gaya hidup beragama tu supaya akhirnya kita mencapai, maka menjadilah mereka orang yang menang. Fa'asbahu zahirin. Dan kita jadi orang yang menang. Menang ikut standard Allah, bukan ikut standard manusia. Kalau dahulu, tahun 80-an, 90-an, bila anak-anak memilih, bila kita masukkan anak-anak ke sekolah agama, masih ada suara-suara yang kata nanti dia nak makan apa, nanti dia nak hidup macam mana. Masukkan sekolah tahfiz, hafal Quran, orang masih skeptikal. Dia ni nanti nak hidup macam mana nanti ni? Besar nanti nak kerja apa? Gitu. So, kekallah untuk kita bangunkan agama dalam diri, sebab standard kemenangan itu standard yang Allah tentukan, bukan standard yang manusia letak. Kalau manusia letak dalam pendidikan, menang adalah dapat PhD. Tapi dalam hidup beragama, pada level pendidikan, bila dia capai ihsan. Nama imam besar kan? Pendidikan dalam agama bila dia capai ihsan. Apa dia ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau nampak Allah. Kalaupun tak nampak Allah, yakinilah Allah nampak engkau. Itu pendidikan tertinggi. Pendidikan terbaik. Sama ada engkau pada level PhD ataupun engkau keciciran pendidikan arus perdana, engkau tetap berakhlak sebab engkau yakin Allah sedang memerhatikan. Itu pendidikan tertinggi. Berhadapan dengan orang tua, dia code of conduct kehidupan dia, menghormati orang tua, dengan mak bapak dia dilayan dengan baik. Walaupun dia ada PhD, dia tetap menurunkan dia punya kepak, dia punya sayap. Tidak meninggi diri. Aku PhD lah, Abah. Abah kan darjah 6 je. No. Ihsannya tetap ada. Itu pendidikan. Standard kita, standard agama dengan standard manusia letak lain. So, kalau ikut standard manusia letak, dari sudut pendidikan PhD yang keciciran itu, ini gagal. Ini pelajar-pelajar gagal. Pelajar-pelajar gagal ini tak ada masa depan. Sedangkan besok kita belum tentu hidup. Macam mana kita boleh kata dia tak ada masa depan? Tak dapat masuk you, gagal. Maka mereka terus keciciran. Dia tidak diberi peluang.
Kan? Langsung tak diberi peluang. Cuba tengok tahun 70-an, 80-an, 90-an. Yang keciciran, terus keciciran. Pandai-pandai kau lah nak hidup. Menjelang tahun 2000, barulah kerajaan setelah Pak Lah buat inisiatif. Apa kata kita wujudkan, kita perkasakan sekolah-sekolah teknik, vocational. Kita wujudkan TVET. Dia bukan keciciran. Cuma kemahirannya berbeza. Otak dia bukan diguna untuk menghafal. Otak dia berkreatif. Dia tidak ada kekuatan dalam akademik. Tetapi tangannya jalan. Nampak tak bila kita meletakkan standard berbeza? Ini macam ni, yang ini standardnya macam ni. Dia bukan satu standard, 8A, berjayalah anak engkau. Yang 8B tidak pun diraihkan. Kan? Malah kalau dalam kumpulan-kumpulan Yasin tu, kita sebab online. Kalau jumpa dekat rumah, kumpulan-kumpulan Yasin, lepas je UPSR, tanya, anak kau berapa? Cucu aku 6A tau. Cucu aku 6A. Walhal UPSR 5 subjek je. Gitu. So, kenal pasti. Zahirin kejayaan menang itu bagaimana? Maka jom kita berlumba-lumba mendapatkan, menggarap kejayaan itu. Kekal pegang, Nabi pesan. Di akhir zaman, kekal pegang dengan Quran dan Sunnah. Dengan gigi geraham. Sebab kalau tidak, kita akan letak standard kejayaan berbeza-beza. Kena ada rumah besar, kena ada gelang tangan, kena ada pangkat ini, kena ada itu, kena ada ini. Mumet. Letak satu standard, semua orang boleh capai. Allah letak satu standard takwa, semua orang boleh capai. Dia miskin ke, dia kaya ke, dia cacat ke, dia sehat ke, dia sakit ke, semua orang boleh capai. So boleh gitu? Hari ini satu ayat je. Itu pun satu perkataan je. Kita tumpu zahirin. Fa'asbahu zahirin. 8.34. Terima kasih bersama dengan saya pada pagi ini. Kembali kepada moderator. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair al-fadil. Ustaz Muhammad Nazri, ya, demikianlah penjelasan atas pengurusan ilmu ini dari Tadabbur Surah As-Saff ini. Dah hanya daripada ayat 14 pun panjang lebar ni Ustaz kan. Macam tak cukup lagi Ustaz. Dan ia ilmu ini jalan untuk mencapai kemenangan ini. Dan As-Saff ini adalah kiasan tentang susunan yang teratur dan barisan tentera yang kemas dan penuh perancangan. Barisan orang yang bekerja dengan Islam adalah saling kasih mengasihi, sayang menyayangi, tolong bertolongan dan kukuh mengukuhkan. Jika kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan tetapkan pendirian kamu. Dan demikianlah Allah SWT menyukai hamba-hambanya yang beriman, yang bekerja dan berjuang ke atas agamanya. Semoga mendapat manfaat pengajaran dan iktibar yang sewajarnya sebagai pedoman hidup kita dunia dan akhirat. InsyaAllah selepas ini kita ada lagi dengan kuliah duha seterusnya sama-sama istiqamah dalam majlis ilmu ini. Dan Ustaz kita tangguhkan dahulu majlis ilmu ini, tadabbur ini. Silakan Ustaz untuk menutupnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, terima kasih. Selamat berhujung minggu. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih sahabat semua. InsyaAllah. Pak Ainul, lepas ni ada kelas lagi ke? Ada. Kita ada keluar duha selepas ni. InsyaAllah. Terus sekali istiqamah dalam majlis ilmu ini. Baik.